Kajian Case Sejarah, tajuk Perang Dunia Kedua di Eropa. Pernyataan masalah, Perang Dunia Kedua di Eropa tercetus apabila Jerman menyerang Poland pada 1 September 1939. Perihalkan impak Perang Dunia Kedua di Eropa. 1. Menerangkan latar belakang Perang Dunia Kedua di Eropa. Kedua, menjelaskan pengakhiran Perang Dunia Kedua di Eropa. Ketiga, menjelaskan impak Perang Dunia Kedua di Eropa. Dan akhir sekali, memberikan iktibar berdasarkan peristiwa Perang Dunia Kedua di Eropa. Objektif kajian. Saya dapat memahami latar belakang Perang Dunia Kedua di Eropa. Saya mampu menerangkan pengakhiran Perang Dunia Kedua di Eropa. Saya boleh menyatakan impak Perang Dunia Kedua di Eropa. Dan saya dapat memperoleh iktibar daripada Perang Dunia Kedua di Eropa. Antara kaedah kajian yang telah saya gunakan ialah kaedah perpustakaan, kaedah media, dan kaedah temu bual. Laporan kajian. Latar belakang Perang Dunia Kedua di Eropa. Perang Dunia Kedua di Eropa berlangsung dari tahun 1939 sehingga tahun 1945. Peperangan ini tertumpu di negara Eropa serta Utara Afrika dan melibatkan dua pakatan yaitu kuasa paksi dan kuasa bersekutu. Perang Dunia Kedua di Eropa tercetus akibat kemunculan ideologi baharu seperti fasisme, yaitu sikap mengutamakan kepentingan negara melebihi kepentingan individu dan mempercayai nasionalisme melampau bagi meningkatkan imej negara di Itali. Jerman pula mempercayai ideologi Nazisme yang mengagungkan bangsa Jerman. Ketidakpuasan hati negara Jerman dan Itali terhadap Perjanjian Versailles menyebabkan Perang Dunia Kedua di Eropa. Jerman menganggap Perjanjian Versailles tidak adil kerana kehilangan tanah jajahan dan dipaksa membayar pampasan Perang Dunia Pertama. Itali yang merupakan peserta Pakatan Bertiga semasa Perang Dunia Pertama tidak berpuas hati dengan Perjanjian Versailles kerana tidak diberikan tanah jajahan seperti negara Prancis dan Poland. Perang Dunia Kedua tercetus akibat kegagalan Liga Bangsa-Bangsa dalam menguatkuasakan perjanjian pelucutan senjata. Liga Bangsa-Bangsa juga gagal menangani krisis pencerobohan selepas Perang Dunia Pertama, lalu menyebabkan pendedahan dunia kepada konflik yang berterusan. Selepas Britain dan Prancis mengisytiharkan perang, Jerman memulakan serangan Blitzkrieg untuk menguasai negara-negara Eropah Barat. Kerajaan ini menakluki hampir semua negara Eropah Barat menjelang 1941. Pada September 1940 sehingga Jun 1941, Jerman melancarkan serangan udara dan laut terhadap Britain. Ekonomi Britain terjejas akibat serangan tersebut dan kemusnahan pelabuhan, kawasan perindustrian dan pertahanan udara Britain. Pada Jun 1940, Itali yang bersekutu dengan Jerman mengisytiharkan perang terhadap Britain dan Prancis. Tentera Itali menyerang arah selatan Prancis, manakala Jerman menyerang dari arah utara. Selepas Jerman menguasai Eropah Barat, mereka melancarkan operasi Barbarossa di bandar utama Rusia, yaitu Leningrad, Moskow, dan Stalingrad. Adolf Hitler ingin menawan Rusia yang merupakan empayar terbesar Eropah supaya dia dapat menguasai seluruh Eropah. Pengakhiran Perang Dunia Kedua di Eropa. Antara faktor pengakhiran Perang Dunia Kedua di Eropa ialah kerjasama kuasa-kuasa besar, kejayaan operasi pendaratan tentera bersekutu, dan kegagalan menawan Rusia. Kerjasama kuasa-kuasa besar. Franklin Roosevelt, Presiden Amerika Syarikat, dan Winston Churchill, iaitu Presiden Britain, sentiasa melakukan perjumpaan bagi membuat keputusan politik dan ketenteraan. Kerjasama ini kemudian disertai oleh Joseph Stalin yang merupakan Presiden Rusia.
Tentara udara, darat, dan laut tentara bersekutu beroperasi di bawah komando tinggi yang diketuai oleh Amerika Syarikat apabila di medan perang. Kejayaan Operasi Pendaratan Tentara Bersekutu. Melalui Operasi D-Day, tentara bersekutu berjaya memperdayakan tentara Jerman dan berjaya mendarat di Normandy, Prancis pada Jun 1944. Kejayaan operasi tersebut memudahkan tentara bersekutu memasuki Jerman dari arah barat, manakala tentara Rusia menyerang bahagian timur Jerman. Selepas kematian Hitler, Jerman menandatangani perjanjian menyerah kalah dan menamatkan perang tersebut. Kegagalan menawan Rusia. Pada peringkat awal, serangan Jerman terhadap Rusia berjalan lancar. Namun, perang yang melewati 2 musim sejuk Rusia telah mengorbankan banyak nyawa, menghabiskan peluru, minyak, dan makanan tentara Jerman, lalu melemahkan semangat mereka. Jenderal Jerman Friedrich von Paulus mengingkari perintah Hitler untuk terus berperang dan menyerah diri kepada Rusia di Stalingrad pada Januari 1943. Antara impak Perang Dunia Kedua di Eropa ialah tercetus Perang Dingin, berlaku dekolonisasi, ekonomi Eropa merosot, dan berlaku pembahagian Eropa. Perang Dingin. Selepas Perang Dunia Kedua di Eropa, Amerika Syarikat dan Rusia menjadi kuasa besar dunia. Amerika Syarikat memperjuangkan penubuhan kerajaan demokrasi di Eropa Barat, manakala Rusia berjuang mengasaskan pemerintahan komunis di Eropa Timur. Pertentangan ini meregangkan hubungan antara Amerika Syarikat dan Rusia, lalu Perang Dingin tercetus. Eropa terbahagi kepada 2 blok. Persaingan Amerika Syarikat dengan Soviet Union Rusia dalam Perang Dingin memecahkan dunia kepada negara pro-Amerika, pro-Rusia, dan negara berkecuali. Eropa terbahagi kepada 2 blok, yaitu Eropa Timur yang pro-komunis dan Eropa Barat yang pro-demokrasi. Kemerosotan ekonomi Eropa. Perang Dunia Kedua di Eropa menyebabkan penurunan yang jelas dalam bidang ekonomi Eropa disebabkan kemusnahan yang tidak dijangka. Bandar-bandar besar di Eropa telah musnah, aspek keluasan tanah mengalami penurunan, dan proses pengeluaran hasil pertanian mencapai tahap yang teruk. Sektor industri Eropa turut gagal mencapai peringkat pengeluaran yang sepatutnya. Kemerosotan ekonomi Eropa disebabkan Perang Dunia Kedua menyebabkan dekolonisasi. Setelah Perang Dunia Kedua di Eropa tamat, pengaruh Eropa terhadap dunia berkurangan. Kuasa Eropa kembali ke Eropa dan bersedia memberikan kemerdekaan kepada tanah jajahan di Timur Tengah dan Asia. Kuasa-kuasa Eropa melakukan dekolonisasi untuk bebas daripada kekejaman Amerika Syarikat dan Soviet Union. Kejayaan dekolonisasi menyebabkan kuasa-kuasa Eropa berundur diri dan memberikan kemerdekaan kepada negara jajahan serta mengubah arena politik seluruh dunia. Iktibar berdasarkan Perang Dunia Kedua di Eropa. Antara iktibar yang boleh diperoleh daripada Perang Dunia Kedua Eropa ialah rakyat haruslah saling bekerjasama dan berganding bahu dalam kehidupan seharian. Perpaduan rakyat dapat mengelakkan penaklukan anasir-anasir luar di negara kita. Selain itu, kita tidak boleh terlalu mementingkan diri dalam kehidupan. Sikap penting diri yang melampau boleh menyebabkan kecelakaan ke atas pihak yang tidak bersalah. Seterusnya, kita mesti menanamkan perasaan cinta akan negara dalam diri kita. Dengan adanya perasaan ini, setiap individu akan menghindari aktiviti yang negatif bagi mengekalkan nama baik serta maruah negara di mata dunia. Rumusan. Peristiwa ini memberi pengajaran bahawa kita mesti berani berjuang mempertahankan keamanan negara daripada pengaruh anasir-anasir negatif. Selain itu, terdapat nilai kebijaksanaan daripada peristiwa Perang Dunia Kedua di Eropa. Presiden Amerika Syarikat, Britain, dan Rusia
bijak dalam merancang strategi untuk menamatkan Perang Dunia Kedua di Eropa. Selain itu, proses penghasilan kajian case ini memberi pengajaran kepada saya bahwa saya mesti sentiasa bersabar dalam melakukan apa jua pekerjaan. Di samping itu, kita mestilah pintar dalam mengatur masa secara efisien. Ini akan membantu kita menyelesaikan sesuatu tugasan dengan sempurna dan menepati masa. Akhir sekali, melalui proses penghasilan kajian case sejarah ini, saya memperoleh beberapa manfaat. Salah satunya adalah saya dapat lebih memahami dan menghayati peristiwa Perang Dunia Kedua di Eropa. Selain itu, minat saya dalam bidang sejarah semakin bertambah, dan saya lebih tertarik untuk mempelajari kisah-kisah silam dunia.